Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan macam mana cara M+ kenakan charge apabila kita buat jual beli saham. Okey. So dari segi charges, dia ada beberapa charge yang dikenakan lah setiap kali kita buat belian ataupun jualan saham yang kita beli. Okey. So sebelum kita teruskan lebih detail, saya tunjukkanlah dalam bahagian My Account dekat kita punya platform CDS tu, actually dah ditulis lah kita punya detail charges yang dikenakan apabila kita buat purchase ataupun buy ataupun kita buat sell. So dekat bahagian daily business done ni, kita klik dekat sini. So bila kita klik dekat daily business done, kita boleh pilih lah tarikh urus niaga yang kita telah pernah buat. Contohnya saya ambil daripada katakan saya ambil daripada 1 Februari sehinggalah urus niaga yang berlaku pada April lah, 30 April. Kita tengok berapa banyak urus niaga yang berlaku. Okey, katakan ini tarikh yang urus niaga yang dah pernah berlaku lah. So saya ambil sampai bulan Mac lah. Sebab bulan Mac ni dia tak adalah banyak sangat. Okey, contoh macam ni lah. So daripada Februari hingga Mac, kira sebulan urus niaga ni dia punya tarikh lah. Tarikh urus niaga kat sebelah sini. So kalau saya besarkan, kita boleh nampak tarikh urus niaga, kod saham yang kita beli, nama syarikat yang kita beli ataupun jual, purchase atau sell. Purchase ni beli, sell jual. So nombor tax invoice, kuantiti belian, berapa unit yang kita beli, price, berapa harga yang kita beli dan jual, brokerage fee yang dikenakan, contract stamp duty, clearance fee dan SST brokerage. Okay, so setiap charge ni brokerage, contract stamp duty, clearance fee dengan SST on brokerage ni, dia ada cara pengiraan dia lah. Okay, nanti sekejap lagi saya terangkan lah dia punya pengiraan dia. Ini adalah net amount, jumlah bersih yang pernah kita trade lah, jual dan beli. Okay. Contoh macam Solarvest ni ada sell, ada purchase kan, dekat situ. So kita tengok lebih detail. So berdasarkan laman web M+ yang ini, mplusonline.com help what are the brokerage rate di sini. So dari situ kita boleh nampak kos-kos yang dikenakan setiap kali kita buat jualan dan belian lah. So kalau kita tengok charges yang dikenakan, contoh macam sekiranya kita buka account cash upfront, account M+ Silver, ini adalah account yang paling biasa yang saya galakkan supaya buka lah, okay, untuk kita sebagai retailers. So kalau tengok dia punya brokerage charges dia, sekiranya kurang daripada 50,000, kita akan dikenakan charge brokerage 0.08%. Lebih daripada 50,000, 0.05%. Minimum charge dia RM8. Dan charge intraday kalau kita jual dan beli dalam hari yang sama, kita akan dikenakan 0.05%. Contoh intraday, contoh kalau macam kita beli kaunter Arsawit hari ni, katakan tadi kan, kita beli pagi tadi, katakan dah kita beli pada harga 230 atau 235 dan kita jual sebelum pukul 5 petang tu, itu dikira sebagai intraday. So kenaikan harga sehari tersebut, kita akan dikenakan charge 0.05% sekiranya kita beli dan jual pada hari yang sama. Okay. So untuk tengok cara pengiraan lebih lanjut, saya buat dalam bentuk Excel lah. Okay. So terdapat 4 jenis brokerage, 4 jenis charge yang dikenakan setiap urus niaga yang kita ada. So kalau tengok dekat M+, ini hanya untuk brokerage charges. Kalau kita pergi bawah sikit, dia ada others fee. Fee lain yang dikenakan. So antara fee yang dikenakan adalah clearance fee yang di-charge oleh Bursa Malaysia Clearing Sdn Bhd. Dia adalah 0.03% sehingga 1,000 atas setiap kontrak. Okey, kontrak ini jual belilah. Okey. Stamp duty pula RM1 untuk setiap 1,000 trading value, nilai yang diniagakan. Maksimum dia akan charge sehingga 200 per kontrak. Okey. So ini adalah charge yang ketiga. Brokerage ni charge yang pertama, clearance fee yang kedua, stamp duty yang ketiga, service tax adalah charge yang dikenakan di atas brokerage fee yang dikenakan oleh broker kita. Okey. Contoh macam kalau M+ ni, apa yang M+ charge, government akan kenakan tax 6%.
Okey. So untuk tengok lebih lanjut, saya buka dekat sini lah. Kalau kita tengok dekat sini, let's say brokerage fee dia lebih daripada, kalau modal kita lebih daripada 50,000, dia punya brokerage fee dia adalah 0.08% bersamaan dengan 0.0008. Kalau brokerage fee, kalau modal kita lebih daripada 50,000, 0.05. Ini kurang daripada 50,000, lebih daripada 50,000. Bersamaan dengan 0.05% ataupun 0.0005%. Clearance fee pula adalah 0.03 ataupun 0.0003%. Stamp duty adalah RM1 atas setiap 1,000 nilai yang diniagakan, manakala SST adalah tax yang dikenakan ke atas brokerage fee bernilai 6% ataupun 0.06%. Okey, sebagai contohlah kalau macam ni, kalau contoh M Plus Cash Upfront Silver Account, katakan kita ada modal sebanyak 5,000 lah. Okay? 5,000 ni dalam kategori bawah daripada 50,000. So, katakan tadi kita beli counter R sawit lah. Contoh kan. Contoh kita beli R sawit. Kita beli R sawit sebanyak, katakan kita baru-baru nak belajar trading kan. Kita cuma beli sebanyak 1,500 unit. Bersamaan dengan 1,500 unit ni bersamaan dengan 15 lot. Okey. Contoh dekat sini, katakan kita masukkan 15 lot. 15 lot bersamaan dengan 1,500 unit. Okey. 15 lot 1,500 unit. Kat sinilah saya letak 15 lot bersamaan dengan 1,500 unit. So, harga R sawit pada kita masa kita beli tu, contohnya kita beli dekat harga 235. Okey, dekat sini. Harga 235, kita masuk dekat harga 235. 0.235. So modal kita adalah RM352. Katakanlah kita baru nak try test kan. So modal kita yang kita gunakan daripada RM5,000 ni hanyalah RM352. So berapa brokerage fee yang dikenakan? So katakan jika modal kita gunakan kurang daripada 50,000, brokerage fee dia adalah 0.0008%. So modal yang kita gunakan kali dengan brokerage fee, ini dia punya hasil dia 0.282 sen. Tapi berdasarkan apa yang M Plus cakap sekiranya minimum charge dia adalah RM8. So sekiranya brokerage fee dia rendah daripada RM8, dia akan charge RM8 lah kat sini. So dia jadi RM8 kat situ. So kita tak boleh gunakan yang tadi itulah. Kita kena gunakan RM8. Yang ni minimum charge dia RM8. So kita tahu dah kat situ. So saya letak kat bawah lah, minimum charge dia RM8 kat sini. RM RM8. So saya buat kotak sikit lah untuk mudah kita faham. Okay, so clearance fee pula. Clearance fee ni dikenakan oleh Bursa Malaysia Clearing Sendirian Berhad, bukan di-charge oleh broker. Broker hanya charge brokerage fee sahaja. So clearance fee ni bursa yang charge. Okay, bursa yang charge nilai dia adalah 0.03% bersamaan dengan 0.0003%. So kalau modal yang kita gunakan untuk jual beli saham ni, untuk beli, untuk purchase, kali dengan clearance fee, dia akan menghasilkan ini. Yang ini kali ni dapatlah angka 10 sen. Okay. So stamp duty, kalau sekiranya kurang daripada 1,000, saya tak sure dia charge ke tak. Tapi kita assume lah, kalau let's say kurang daripada 1,000, kita just letak RM1. Kita assume lah kan, kurang 1,000, dia charge RM1. So dia akan jadi kat sini RM1 lah. Okay. So service tax ni kita kena kali dengan brokerage fee. Katakan kalau brokerage fee dia RM8, so RM8 kali dengan 0.06, kita akan dapat 0.48. Okay, 0.48. So total brokerage fee yang dikenakan apabila kita beli R sawit pada harga 23.5 sen ni dengan
15 lot, kita akan dikenakan charge sebanyak RM9.58. Ada lain-lain kat belakang tu lah dia punya nilai dia. So, katakan ini kita baru beli, buy ataupun purchase. Katakan bila harga dah naik macam ni kan. Harga dah naik sampai 260, kita pun nak jual. So, kita nak jual, sell, R sawit tadi. Kita nak jual, tapi kita nak buat intraday. Kalau intraday, yang inilah dia punya cost dia. Kita kena ambil cost yang ini. Ini pun dia akan jadi intraday lah. Okay. Dia akan jadi intraday juga kat sini. So, sepatutnya nilai ni kena kali dengan yang ini, kali dengan intraday punya cost akan menghasilkan kat sini. Tapi disebabkan dia kurang daripada RM8, kita still kena kira RM8 juga. Okay. So yang ni pun sama. Yang ni harga dia 0.260 tadi kan. Kita nak jual kat situ. Dan 15 lot bersama dengan 1,500 unit. So disebabkan harga dia menaik, so harga kita punya capital dah meningkat sebanyak RM390. Okey, tapi ini adalah untung kasar sebab kita belum tolak lagi dia punya brokerage fee dan sebagainya. So kita tolak brokerage fee, katakan saya centerkan dia lah untuk mudah kita nampak. So 390 kali dengan 0.005 untuk intraday dapat 0.195, tapi minimum RM8, so kita kena kira RM8 lah kat situ. Okay. Clearance fee dia sama. Stamp duty kita assume kena charge RM1 sebab dia bawah RM1,000 kan. Tapi yang ni saya kena clarify balik. Tapi kita assume kena charge RM1 lah. So SST ataupun service tax adalah 0.06% kali dengan brokerage fee RM8. So akan dapat yang ini. So kita punya charge untuk jualan adalah RM9.59.7. Itu charge jualan yang kita dikenakan setelah kita jual. Yang ini untuk intraday. Ini kita beli dan kita jual hari yang sama. So total kita akan kena charge pada hari tersebut adalah RM19.18. So daripada untung kasar yang kita ada kat sini 390 ni, yang ni untuk kasar lah, saya kuningkan dia. Kita letak box dia tebal sikit lah. Okay. Daripada untung kasar yang kita dapat kat sini, ini adalah untung bersih dia. Okay. Ini adalah untung bersih dia dan ini adalah net profit. Net profit ni maksudnya net profit ni maksudnya adalah untung bersih tolak dengan modal yang asal yang kita gunakan. Ini adalah modal asal lah. Okay. Tolak modal asal yang kita gunakan, kita akan dapat yang ini. Okay. Ke saya salah kira? Kita tolak ni kot. Yalah betul lah. Ini untung kasar. Ini adalah untung bersih dengan modal. So kita tolak modal asal kita akan dapatlah untung sahaja. Untung bersih adalah RM18. Okay. RM18 ni dah tolak brokerage fee apa semua, dia memang net lah. Memang net profit, untung bersih. Katakan kalau let's say kita beli satu counter lain. Contoh apa? Macam Jetiasa lah. Jetiasa ni profit juga. Katakan kita beli Krono lah. Okay, kita beli Krono. Kita beli pada harga 615. Okay, kita beli 615. Kita expect dia akan rebound. Contoh dia drop kan. Kita expect dia akan rebound. Contoh kita beli pada 615. Kita beli 0.615 counter Krono. Okay. Kita beli Krono pada 615 dan kita beli sebanyak 50 lot je. 50 lot kan kat sini. Kat sini 50 lot bersamaan dengan 5,000 unit. Okay. 50 lot. So kalau 50 lot pada harga 615, kita punya modal yang kita keluarkan adalah RM3,075. So masih lagi, katakan kita nak intraday juga. So kalau kita nak intraday, kita pun kita kena kira charge sebagai intraday lah 0.05. So kita kira
charge intraday kali dengan modal. So kita akan dikenakan RM1.53. Tapi walaupun RM1.53 tu dah agak besar sikit daripada tadi, still kita kena letak RM8 sebab minimum dia RM8. So kena letak RM8. So clearance fee adalah sama kali dengan modal. Stamp duty pun sama. Stamp duty RM3. Sebab RM3,000 kan. Atas setiap RM1,000 kita akan di-charge RM1. Ini apa yang saya faham lah. Kena clarify balik macam mana. Mungkin dia ada detail lagi penerangan dia lah. And then kena brokerage fee sama juga 0.48. So yang ni saya kena gelapkan kolom ni sebab kita tak pakai ni. Okay. So total charge RM12 untuk beli. So kita pun nak jual. So Chrono tadi kita ingat dia akan rebound, tapi bila tengok ditutup tadi 610, so dia tak rebound. So harga drop 610. So sini pun samalah 50 lot. 50 lot bersamaan dengan 5,000 unit. So 0.610. Okay. So modal kita tinggal RM3,050. So tolak brokerage fee RM8 sebab minimum RM8 kan. So clearance fee 90 sen, stamp duty RM3. And then service tax 48 sen. Stamp duty ni saya ingat kita kena letak 0.01 lah. Ya, saya cuba kira 0.01. Yang ini kali yang ni. Tak boleh, dia besar sangat. 0.01. 0.01. Dia kira lebih kurang macam tu lah. Tapi sepatutnya adalah atas setiap 1,000 dia akan charge RM1. Lebih kurang lah. Atas setiap 1,000 dia akan charge RM1. Tapi untuk memudahkan saya letak dia punya formula kat sini lah. Kita kira macam 0.001 lah. So RM3. RM3 ni assuming lah. Macam mana cara sebenarnya kena go detail lagi. And then masuk dengan service tax 48 sen, total kita akan di-charge RM12. So charge untuk buy, charge untuk sell, campur kedua-dua RM24.92. So ini adalah net loss, bukan net loss lah. Ini adalah kita punya modal lah. Tolak dengan loss. Tolak dengan loss dan tolak dengan brokerage fee. So kita akan dapat net profit. Ni sini kena letak loss lah. Kita punya net loss adalah negatif RM49 kita loss kat situ sebab harga drop. Harga drop daripada 615 ke 610. 1 bit lah. Okay, 1 bit. 0.005 adalah 1 bit lah. Okay. Katakan kita tengok counter lain pula. Katakan yang naik tinggi hari ni adalah FGV. Kita tengok dalam most aktif lah. Okay. Katakan kita masuk FGV pada harga 870 dan kita jual pada 950. Okay. Ini just nak bagi mudah kira. 0.870 0.970. Okay. 950. 0.950. Okay. Kita beli sikit je. Kita beli 10 lot je. So modal kita katakan kita cuma ada 1,000. Modal kecil kan. Kita cuma ada 1,000. So daripada 1,000 modal, kita beli 10 lot kat sini. 10 lot bersamaan dengan 1,000 unit. So cost dia still sama RM8. Clearance fee 26. Stamp duty 87. Kalau 1,000 ni satu lah. 1,000 ni satu lah kat situ. Okay. Consider macam tu lah, lebih kurang lah. Okay.
So 870. Okay. So ini charge dia. And then ini adalah untung. Campur untung dah tolak dengan brokerage. Ini untung kasar, ini untung bersih. Kat sini saya boleh letak apa ni? Gross lah kat sini. Gross profit or loss. Sini net. So kita untung bersih RM60. Okay. Katakan kalau kita jual awal 8 katakan masa kita masuk tadi 870, tapi dia tak bergerak, kita pun jual balik harga yang sama. Bila kita masuk dan kita jual balik pada harga yang sama, kita akan loss brokerage fee sebanyak RM19. Okay. Kalau modal yang kita gunakan adalah bawah daripada 1,000 lah. Kalau let's say dekat sini unit belian kita meningkat, kita beli 100, kita beli 50 lot. Kita beli 50 lot bersamaan dengan 5,000 unit. Sini pun 5,000 unit. So, katakan kita jual pada harga dah tinggi sikit, 90 sen. Kita untung sebanyak sini modal dah meningkat kan. So, saya kira balik modal dia yang ni kali dengan yang ni. So RM4,350. So itu kita punya modal lah. So stamp duty ni dia akan jadi ini kali dengan yang ini. Ini pun sama juga, stamp duty ni dia akan jadi yang ini kali dengan modal. So modal kita 4,000, katakan sini 5,000 lah. Okay, 4,300. Dia dah naik tinggi tadi. Katakan dia dah naik sampai 90 sen, kita pun jual. Dari sini naik ke sini 90 sen, kita pun jual. Jual awal lah kan, tapi dia naik lagi, tapi kita dah profit dah. Dia dah jual. Modal untung kasar, ini untung bersih lah, tolak brokerage. So ini adalah untung yang betul-betul bersih lah. Net profit dah tolak modal RM121.53. Okay. Ini kalau modal bawah daripada 50,000. Katakan kita ada modal 20,000. So kalau ada modal 20,000, kita boleh beli besar sikit. Kita boleh beli 100 slot. 100 slot, kalau 100 slot bersamaan dengan 10,000 unit. Okay. 10,000 unit. Ini just nak tunjuk dekat lot-lot je. Okay. 10,000 unit. Okay. So, brokerage fee dia, kita kena kira berdasarkan dia punya modal. Kalau RM4 maksudnya kita kena still ambil RM8 lah. Okay, kita kena still ambil RM8. So, kena masukkan balik RM8 kat sini. So, dia akan berubah kat sini lah. So, still untung lah. Untung RM260. Okay. Katakan kita masuk kaunter lain. Katakan you crash kaunter yang drop. Okay, katakan K plus. K plus kita masuk 540. Oh, tadi FGV tadi saya tak tukar bunyi. K plus. K plus kita masuk 0.540. Okay, sini pun kita keluar apabila dia drop 530. Okay, so brokerage fee dia masih lagi RM8 lah minimum. So yang lain-lain berubah, clearance fee, stamp duty dengan service tax. So ini total brokerage, ini campur dua ni akan dapat total charge kat sini. Saya letak warna merah lah, total charge. Ini adalah net profit. So tolak daripada modal, kita dapat net loss RM130. Ini adalah kiraan sekiranya modal kita bawah daripada RM50,000. Okey, katakan kalau kita ada modal atas daripada RM50,000.
Ini kiraan untuk intraday. Okay. Let's say kita nak swing. Saya tunjuk yang swing pula. Kalau swing, dia ambil yang ini. Katakan kita masuk, saya kira dulu. Sekejap, saya kira balik. Okay. So ini pun kita kira balik. Ini kali dengan modal. So, kita akan dapat kat sini. So katakan kita nak swing. Kita masuk counter R sawit lah. Okay. Kita masuk counter R sawit. Dia pun naik daripada 230. Kita masuk 230 R sawit. Saya letak kat sini R sawit. Tadi FGV lupa tulis tadi. So R sawit. Kita masuk 0.230. Dan kita nak swing sebab harga dia masih naik kan. Harga dia masih naik, kita expect dia akan naik lagi. So 230 kita masuk pada katakan 200 slot lah. 200 slot ataupun 20,000 unit. Okay, kat sini. 200 slot bersamaan dengan 20,000 unit. Okay. So, charges untuk swing 0.008%. Tapi masih lagi charges untuk swing ni masih lagi bawah daripada RM8. So, sekiranya bawah RM8, kita still kena tulis kat sini RM8 lah. Okay. Still kena tulis RM8 sebab minimum dia RM8. Okay. So, modal kita RM4,000. Katakan dia naik sehingga ini katakan dia naik sehingga 0.270. Katakan dia naik tinggi lah. Sekarang dia dah naik tadi 270 kan. So dia drop sikit 260. Beberapa hari kemudian ataupun seminggu kemudian dia naik sampai 30 sen. Katakan 30 sen lah kan. So daripada 4,600 modal kita dah naik jadi 6,000. So kita untung bersih sebanyak RM1,369. Okay. Kalau dia naik sehingga 30 sen lah. Tapi dia punya charge dia minimum RM8. So sini dah tak jadi 0.005 tau. Sini jadi 0.8 lah. Macam tu. Okay, sebab kita swing. Kalau tadi intraday, yang ni swing pula. Okay. Itu cara kira dia lah. Okay. So ada 4 charges, brokerage fee, clearance fee, stamp duty dengan service tax. Kalau modal lebih daripada 50,000, dia punya charge dia 0.005. Okay. 0.0005. Katakan kita beli FGV sebanyak 90,000 ataupun 900 slot. 900 slot bersamaan dengan 90,000 unit kan. Pada harga 870, kita tengok balik tadi FGV. Okay, 870. Pada harga 870 dan kita jual pada harga 980. Dekat atas ni. Betul-betul dekat atas ni kan. Kita jual kat situ. So modal kita lebih daripada RM50,000. So katakan kita beli 900 slot. So modal yang kita keluarkan RM78, RM78,300. Okay. Kali dengan brokerage fee RM39. So dah lebih daripada RM8. So inilah yang akan dikenakan charge. Okay. Clearance fee pula 0.0003. Inilah yang kita akan dikenakan charge. Okay. Manakala stamp duty RM1 atas setiap 1,000. So kalau RM78,000, RM78 lah kat sini. Okay. Ini untuk purchase. So ini kos-kos yang dikenakan untuk purchase. Ini saya gelapkan lah. So service tax pun sama. Kali 0.06. Ini total cost RM142. So bila kita nak jual pada harga 980 dengan lot yang sama, ini adalah jumlah modal capital gain lah yang kita dah gain, dan campur untung ni kira macam untung kasar lah kat sini.
Saya letak kat sini yang ni, gross profit. Yang ni kita buat color dia sikit bagi nampak lebih jelas. Okay, 88,200. So ini adalah untung kasar termasuk dengan modal dan keuntungan. So total charge dia 300. So yang ini tolak yang ini, kita akan dapat untung bersih RM9,598. Itu dia punya net profit lah. Okay, net profit. Kalau untung lah. Kalau harga drop bawah daripada harga yang kita jual, lain lagi lah kiraan dia. Cuma apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah modal yang kita gunakan dekat sini. Kalau modal atas daripada 50,000, kos dia 0.0005. Kalau modal bawah daripada 50,000, dia punya charge dia adalah 0.0008 untuk swing, 0.0005 untuk intraday. Tapi minimum still RM8. Okay, minimum still RM8. Kena ingatlah. Okay. So itulah, itu sahaja cara kiraan dia. So ada 4 kos yang terlibat: brokerage fee, clearance fee, stamp duty dan service tax. So diharap penerangan berkenaan dengan cara kira kos-kos yang terlibat ni membantu anda untuk trade dengan lebih berkesan. Saya ada letak share link untuk kiraan ni, Google Sheet ni. Nak buat dekat Excel pun boleh. Cuma information ni kena key in lah, kena key in. RM8 ni saya just letak kat situ lah. Kalau macam nak tukar, just masukkan formula je lah. Tekan sama dengan, pilih kolom yang kita nak tu, tekan asterisk ataupun kali dengan modal dan tekan enter. So dia akan keluar lah dekat situ jumlah yang sepatutnya dikenakan charge. Tapi kita kena take note lah, kalau bawah daripada RM8, sistem dekat M Plus akan kira sebagai RM8 lah. Okay, dia punya minimum charges. Okay, semoga penerangan ini membantu anda dengan untuk trade dengan lebih berkesan. Kalau ada salah silap information dan sebagainya, boleh PM saya personally, bagi tahu dekat mana lah. Nanti saya akan perbetulkan balik. So saya doakan semua berjaya dalam trading. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.